لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat daripada Allah taala dapat kita sama-sama kita menyambung pengajian kita pada hari ini. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kita menghadiri pengajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampun dosa kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga ke akhir umur kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Kita sebagai seorang muslim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sewajar dan sewajibnya kepada kita seorang muslim, kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perkara yang paling terbaik sekali. Itu adalah berkenaan dengan husnuzan. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatan laisa fihinna syai'un minal khair. Dua perkara kata Rasulullah, tidak ada yang terlebih hebat, terlebih agung melebihi dua perkara. Tidak ada yang lebih hebat melebihi dua perkara kata Rasulullah. Yang pertama adalah husnuzan billah wa husnuzan biibadillah. Yang pertama adalah yang paling terbaik, yang pertama adalah husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnuzan biibadillah, yaitu husnuzan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ni dalam hidup kita, mana ada orang tak ada ujian, masing-masing orang ada bahagian ujian dia tersendiri. Ada orang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia adalah terhadap isteri. Ujian dia terhadap isteri dia. Isteri dia tak dengar cakap, isteri dia derhaka kepada dia. Zaman dulu ya, lelaki pukul isteri ya. Zaman sekarang jangan kata isteri pukul isteri, isteri pergi pukul suami. Zaman sekarang betul. Ala kulli hal, masing-masing orang ada ujian tersendiri. Ada ujian dengan isteri dia. Ada orang ujian dengan suami dia. Ada orang bahagian ujian yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada dia adalah dengan kawan-kawan dia sendiri, kawan-kawan dia. Tak payah kata kawan-kawan dia yang jauh. Kadang-kadang kawan-kawan yang dekat menyakiti dia. Kawan-kawan yang dekat, kawan-kawan yang kawan-kawan karib, kawan-kawan baik dia yang mengetahui rahsia dia sendiri mengkhianati dia. Tu. Kadang-kadang orang ada ujian melalui anak-anak dia. Anak tak dengar cakap, durhaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada orang ujian berkenaan dengan harta dia sendiri, tidak ada duit. Dengan tidak ada duit itulah dia sanggup lakukan apa saja. Ramai tak? Ramai orang macam tu. Ala kulli hal, masing-masing kita hidup di dunia ni, Allahumma shalli ala sayyidina, Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kita dengan ujian. Sebab apakah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kita kepada ujian? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak tengok manakah di antara kita yang lulus daripada ujian. Manakah di antara mereka yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Manakah di antara mereka yang Allahumma salli ala sayyidina yang baik, tetap konsisten terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ada orang ketika dilanda ujian kepada dia, sibuk dengan isteri, sibuk dengan harta, sibuk sampai terlupa matlamat yang asal, matlamat yang paling utama kepada dia, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita jadi orang yang tertipu. Banyak orang terlalu sibuk dengan ujian sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ayahanda Syekh Zainal Abidin sekarang dia masih lagi di Mekah sekarang ni. Di Mekah. Tadi di Madinah, di Mekah sekarang ni. Lama, dia musafir lama, 2 minggu. Sebelum tu ke Yaman. Tak apalah. Dia pernah bagi permisalan kepada saya dan juga jemaah yang lain. Ketika kita dilanda ujian, orang yang dilanda ujian itu seperti orang yang dikacau oleh anjing. Orang yang dikacau oleh anjing. Kalau orang yang dikacau oleh anjing, Allahumma salli alaihi wasallam, kalau dia sibuk dengan anjing itu, anjing itu akan berhenti kacau dia kan macam mana? Anjing itu akan tetap kacau dia. Kacau dia. Mungkin anjing itu akan gigit dia pula. Lalu macam mana nak selesai masalah dengan anjing? Iaitu dengan cari tuan dia. Mana tuan dia? Ini bagi tahu ni anjing cakap banyak. Anjing cakap banyak. Anjing mana boleh cakap? Ini anjing yang kacau orang ni. Bagi tahu kepada tuan dia. Tuan dia tahu macam mana kan nak handle masalah anjing dia. Begitulah cerita juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui keadaan kita semua. Ada di antara kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang amal dia kurang. Ada di antara kita yang Allahumma salli ala Muhammad, banyak dosa kepada Allah, banyak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada kita kerana apa? Di antara yang perlu kita husnuzan, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepada kita kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menghapuskan dosa-dosa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidaklah menimpa anak Adam, seseorang muslim itu, sesebuah musibah, sesebuah kesedihan, kedukaan, melainkan kata Rasulullah, semuanya adalah merupakan kafarah terhadap dosa-dosa yang dilakukan, kata Rasulullah. Tidak ada yang menimpa seseorang muslim dengan sesebuah masalah, musibah, kesedihan, kedukaan, melainkan kata Nabi Muhammad, semuanya adalah merupakan penghapus terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga kata Rasulullah, Nabi SAW menyebutkan begitu detail masalah yang dihadapi seseorang, iaitu kata Rasulullah, hatta syaukatu yushakuha, sehinggalah duri yang tersusuk terkena pada diri dia. Ketika kita tersusuk duri terkena pada diri kita, sepatutnya kita husnuzan kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Ya Allah, astaghfirullahalazim, kena duri itu, sebut nama Allah dulu, ingat nama Allah dulu. Ya Allah, astaghfirullah. Kan, sepak batu, jangan duk maki. Orang sekarang duk maki, pantang kena batu, pak, dah panas, hangat tu. Tak ikut akhlak Rasulullah. Ketika Nabi SAW jalan dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidina Aisyah satu hari tersepak batu, mengadu-adu sakit. Kata Rasulullah pada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, dosa apa yang kamu lakukan kepada Allah? Subhanallah. Jadi ketika kita dalam musibah ni, isteri dia tiang kita, anak-anak tak dengar cakap, kan? Sepatutnya jangan sibuk dengan benda lain dulu, sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Ini cara untuk kita berdepan dengan masalah yang kita hadapi. Jangan kata ustaz tidak ada ujian kot, macam ustaz dia relax. Siapa kata ustaz tak ada ujian? Masing-masing ada ujian. Dia ustaz ke, dia syekh ke, dia habib ke, masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukkan di dunia dengan ujian. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Karim,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh kata Allah, kami akan menguji mereka. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, apa tadi? Lupa saya baca tadi sedap. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kami akan menguji mereka daripada perasaan takut dan kelaparan, wa naqs minal amwali, daripada sekali Allah Subhanahu wa taala akan uji kita minal khaufi wal ju'i wa naqs minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah Taala, sungguh kami akan menguji kamu, kami akan menguji mereka daripada perasaan takut, Allahumma salli, dan dengan kelaparan, kata Allah Taala. Wa naqs minal amwali, dan kekurangan di dalam harta, wal anfusi, dan kekurangan di dalam jiwa ataupun diri seseorang meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin. Kata Allah Taala, bagi orang-orang yang sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun ujian pada ketakutankah, ujian pada hartakah, kekurangan jiwakah, dia sabar. Kata Allah, berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, sabirin alladzina idza, siapa orang sabar? Kata Allah Taala, siapa orang sabar? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar, kata Allah Taala, maka adalah orang-orang idza asabatuhum musibah, apabila menimpa mereka itu oleh mana-mana musibah menimpa mereka, qalu, mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni, kita ni ketika mana dina musibah, Allahumma salli, pertama sekali kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih baik lagi sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah makna inna lillah? Sesungguhnya kami lillah. Lillahi, lam tersebut adalah lamu lil milki, lam milik. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, kepadanya lah kami akan kembali. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat kata kita tidak apa, semua daripada Allah, semua akan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mai musibah akan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi masing-masing kita ni seperti kita sebutkan tadi, masing-masing orang ada bahagian ujian yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Jadi kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ujian mana-mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, sehingga kan Allahumma salli ala sayyidina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan husnuzan, kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudz dhanna billah, kata Rasulullah. Jangan ada salah seorang pun daripada kalian meninggal dunia, jangan ada salah seorang pun daripada kalian meninggal dunia melainkan saat dia telah berhusnuzan kepada Allah, melainkan dia telah berhusnuzan kepada Allah Taala. Ini kata Rasulullah. Allah Maha. Jadi Nabi kata apa? Sepanjang hidup kita ni kita tak tahu bila akan datang kematian. Mati kita main bila? 10 tahun lagi kah? 20 tahun lagi? 30 tahun lagi? Wallahu alam. Kita tak tahu bila akan datang mati. Yang paling penting bila datang mati, ya, ambil terus nyawa kita. Tak tunggu kita buat ibadat, tak tunggu kita pergi masjid, tak tunggu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tak tunggu kita meninggalkan maksiat. Datang mati, datang langsung. Jadi sebab kita tak tahu bila akan datang kematian, jadi kita kena sentiasa mengiringi kehidupan kita, sentiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni husnuzan wajib, no? Husnuzan. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah dalam hadis al-Qudsi, aku berada pada sangkaan hambaku terhadapku, kata Allah. Aku berada pada sangkaan hambaku kepada aku. Kita sangka Allah akan memberi kepada kita, memberi kurniaan, keampunan, syurga kepada kita. Allah akan memberi. Kita sangka, aku ni jahat ni, dosa aku Allah tak ampun dah ni. Allah tak akan ampun.
Kita kata, aku ni ahli neraka dah ni, malas aku. Contoh, ahli neraka wala'iyadzubillah min dzalik. Jadi sebab tu kita kena perbanyakkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kehidupan kita ni, kan, berlaku kemalangan, berlaku apa saja musibah kepada kita, diajarkan kita macam mana? Sebut innallahi wa inna ilaihi raji'un, kata khair, baik insya-Allah, ya khair, baik insya-Allah, ada hikmah, ada hikmah tu. Mesti ada hikmah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang beriman keistimewaan dia, orang yang beriman secara khusus, orang beriman kepada Allah Taala, Allahumma salli, keistimewaan dia berlaku bila apapun kepada dia, baik pun baik, buruk pun baik. Berlaku bila apapun kepada dia, baik pun baik, buruk pun baik. Itu orang beriman. Itu keberuntungan jadi orang beriman. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang kafir, yang berlaku kebaikan kepada dia baik, tak baik, buruk kepada dia lagi buruk. Faham tak? Nikmat daripada Allah, Allah bagi kepada dia. Nikmat tersebut dia tak kenal Allah, nikmat tersebut tak kenal Islam, baik tak? Buruk juga. Dah lah kafir dah, kemudian kemalangan lagi, tangan hilang lagi, musibah dalam keluarga lagi, tetap bertambah musibah pada dia. Tapi kita orang beriman, Allahumma salli ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, aku merasa takjub hal keadaan yang berlaku kepada orang beriman. Aku merasa hairan, aku merasa takjub, pelik sungguh, kata Rasulullah, hal keadaan yang berlaku kepada orang beriman. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lahu. Sekiranya menimpa dia itu sesuatu yang baik, sesuatu yang menyeronokkan, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, itulah yang terbaik bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh hari ni kan, kita dapat makan, hidup kita baik, amal sentosa, tenang, pergi masjid dengan tenang. Kita ni tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, man amina fi sarbihi, man asbaha aminan fi sarbihi mu'afan fi jasadihi faka'annama hizas lahu dunya bihazafiriha. Sesiapa yang berpagi-pagi merasa aman, tengok, cuba cek diri kita sendiri. Sesiapa yang berpagi-pagi merasa aman, pagi-pagi merasa aman, tenang, sentosa, tidak ada masalah, bangun-bangun pagi, tenang. Ada orang bangun-bangun pagi dah penimpala dah, fikir hutang, fikir ada orang nak tabuh dia, ada orang nak bunuh dia, ada orang macam tu, fikir polis tengah cari dia, fikir orang tengah benci dia. Kita bangun-bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, tenang, pergi masjid tenang, sampai boleh tidur lah kan, tidur pun tenang, pergi surau pun tenang lagi, tidur lagi, senang sangat kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpagi-pagi merasa aman, man asbaha amina fi sarbihi mu'afan fi jasadihi. Yang kedua, sesiapa yang waktu pagi merasa aman. Yang kedua, badan dia sihat, dan badan dia sihat, wajada quti yaumih, dan dia ada makanan pada hari tersebut, ada makanan, dia boleh makan hari tersebut dengan tenang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizas lahu dunya bihazafiriha. Ini adalah orang, kata Rasulullah, dia telah mendapatkan dunia serta seisi-isinya. Dia telah mendapatkan dunia serta seisi-isinya. Orang, Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah bangun pagi tak rasa aman, bangun pagi pun dah pening kepala fikir masalah rumah dia, harta dia, orang nak bunuh dia lagi, biarlah dia ada dunia serta seisi-isinya pun tetap tak bernilai pun dunia dia. Dunia dia tak bernilai pun. Kebahagiaan dia tu atas hari dia. Ada kereta besar-besar, kereta polis duk tunggu je bila dia nak keluar, nak saman dia, nak tangkap dia. Ala kulli hal. Jadi kita nak beritahu apa ni? Kita ni orang beriman ni, ketika mendapat nikmat, kata Rasulullah, dia syukur. Ketika dapat nikmat, dia syukur. Ketika dia syukur, itulah yang terbaik bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dapat nikmat kita kena syukur, dapat nikmat kita kena syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Jadi Ustaz syukur macam mana Ustaz? Syukur ni banyak. Allah SWT syukur ni banyak. Di antara tanda syukur daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah menggunakan nikmat untuk Allah. Menggunakan nikmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat untuk tujuan diciptakan. Itu syukur. Itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita motor contoh. Cara kita mensyukuri nikmat motor, guna elok-elok. Jangan duk angkat tayar. Kan? Orang sekarang angkat tayar. Angkat tayar. Kan? Angkat tayar. Allah SWT. Itu bukan menggunakan pada tujuan dia ciptakan. Tujuan dia diciptakan pakai 2 tayar. Bukan pakai 1 tayar. Kan? Ni elok-elok pergi masjid lagi. Pergi kuliah lagi. Ziarah orang salih. Ziarah wali-wali Allah. Syukur nikmat motor. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita handphone. Masing-masing ada handphone. Orang sekarang masing-masing ada handphone. Jarang kita tengok. Kalau handphone tu memang jarang lah. Tuk-tuk kita pada handphone kan. Tuk-tuk kita ada handphone, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lagi. Kan? Ala kulli hal. Jadi orang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang diberikan tu, gunakan untuk Allah. Dengar kuliah, dengar tazkirah. Hamdah. Cari ilmu. Hamdah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau gunakan untuk maksiat, wal a'yadu billahi min dzalik, itu bukan syukur, tu kufur nikmat, wal a'yadu billahi min dzalik. Okay, kata Rasulullah SAW, aku merasa hairan hal keadaan yang berlaku kepada orang beriman. Sekiranya berlaku kepada dia, kata Rasulullah, sebab orang beriman keistimewaan anda lebih hebat berbanding orang kafir. Orang kafir seperti kita sebutkan tadi. Orang beriman kalau dapat nikmat dia syukur, itulah yang terbaik kepada dia. Wa in asabathu dharra, sekiranya berlaku kepada dia itu sesuatu kemudaratan, kesusahan kepada dia, lalu dia sabar terhadap ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fakana khairan lahu, itulah yang terlebih baik bagi dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala la ilaha illallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tengok kita ni Allahumma salli, nak mudah hidup ni macam mana? Nak mudah hidup ni Allah serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kata-kata, bahasa ayahanda Syekh Sayyidina Asri, dia kata apa? Hidup kita ni kena serah bulat-bulat kepada Allah. Serah bulat-bulat tak serah bulat-bulat. Serah bulat-bulat. Serah penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang serah bulat-bulat kepada Allah, dia mudah tak jalani kehidupan? Yang mudah. Bangun pagi mudah, sampai tidur balik mudah. Tuhan kata ni, duit hang hilang ni. Duit hang hilang. Contoh, orang kata umur kita sekian-sekian masalah dah. Tak apa, baik itu insya-Allah. Allah buat baik itu, ada hikmah tu. Mudah kehidupan dia. Sehingga Allah SWT, okey. Begitu seperti kita boleh ibaratkan seperti kita naik kereta. Kita naik kereta. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada tukang bawa kereta tu, kita berikan kepercayaan kita kepada dia. Dia bawa kereta. Kalau kita berikan kepercayaan kepada dia yang bawa kereta, kita pun bakal boleh tidur aman, tenang, aman sentiasa tidur, kroh boleh mimpi lagi. Kalau bagi kepercayaan kepada tukang bawa kereta. Itu tukang bawa kereta belum tentu bawa dengan aman. Tetapi adakah kita prasangka kepada Allah yang mengendalikan kehidupan kita? Jadi Allah SWT usahakan sangka baik kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik kepada Allah yang pertama sekali, kata Rasulullah. Yang kedua, yang paling terbaik dalam kehidupan, kata Nabi SAW, adalah husnuzan bi'ibadillah. Husnuzan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebelum tu saya nak, sebelum tu tadi ni sangka baik kepada Allah Taala. Saya nak contoh sebuah pengalaman saya lah dalam kehidupan ni. Walaupun umur muda lagi, 20 lebih baru muda sangat-sangat. Tapi Allah bagilah sampai sikit sebanyak apa yang saya tahu. Tak apalah. Sikit perkongsian dalam kehidupan. Suatu hari Allahumma salli ala Muhammad, saya di Yaman tu. Di Yaman tu Allahumma salli ala Muhammad, di Yaman tu memang Yaman ni orang tahu negeri yang susah. Tambah-tambah lagi di Tarim. Tarim tu jauh daripada Pandak, memang jauh sungguh. Memang kehidupan mereka ni setiap hari mesti mati kahraba. Tak kahraba. Kahraba ni apa dia? Elektrik mesti akan mati sejam, 2 jam sehari. Kadang-kadang mati pagi, malam pun mati lagi, petang pun mati lagi. Tak tentu.
Ketika mati elektrik orang pakai pasang generator, bunyi generator kat gerai-gerai tu kan. Kita ada macam tu. Tak ada kita tu. Kita tak ada. Dia tadi macam tu. Kalau tak ada elektrik, orang pasang generator. Pasang generator, buah minyak apa semua, bunyi. Dia tarim juga, orang tahu dia tarim ni. Minyak, minyak memang kadang-kadang sebulan tak ada minyak. Kita pergi di stesen minyak, tak ada minyak nak isi. Kan tak ada minyak buat macam mana? Orang-orang tadi jalan kaki, pergi mana-mana jalan kaki mudah. Dia tak mengungut, tak ada minyak ke apa ke. Tak ada minyak mudah. Pergi kerja jalan kaki, balik kerja jalan kaki. Tak ada Grab tak nak. Taksi dah. Taksi dah, Grab tak ada. Tak apalah. Ringkas cerita. Waktu di sana tu, kalau nak isi, kalau tak ada minyak, bila tak ada minyak saat lama, tak ada minyak 2 minggu, 3 minggu tak ada minyak. Bila ada minyak, di stesen minyak, beratuk panjang. Memang panjang, tak bohong. Panjang sungguh. Panjang tu, dia ikut nasib juga. Orang yang belakang tu tak semestinya dapat isi minyak. Kadang-kadang ni tunggu berjam, 4 jam dah tunggu sampai kat dia, tiba-tiba, minyak habis. Kena balik macam tu lah. Nasib. Ikut nasib dah macam mana. Tak apalah. Jadi, jadi Allah kulihat, saya di sana, Allah Masya Allah Rahmat, duduk di sana. Satu hari tu, tak sempat nak isi minyak. Orang pun ramai, kita pun banyak lagi, kita nak ngaji lah, apalah. Nak sibuk beratuk, malah lah kita ni. Lalu, motor ni, bila kita rasa nak mati, dia datang sana dia, motor. Dia rasa nak mati. Kita pengalaman dia motor, dia rasa nak mati. Sebab minyak tak ada dah. Waktu tu bila jadi tu, kita sangka baik kepada Allah. Ya Allah, yang bagi jalan motor ni adalah Allah. Kalau motor ni ada minyak sekalipun, kalau Allah tak beri jalan, dia tak jalan juga. Hati tu. Kata macam tu, waktu sama, selawat tak berhenti ya. Allah SWT. Jadi ala kulli hal, waktu kita sangka baik kepada Allah, ingat Allah SWT. Jadi kita kena ingat juga, kehidupan kita dalam hidup ni, musibah akan datang kepada kita kalau kita lupa daripada Allah Ta'ala. Lupa daripada Allah Ta'ala. Mati kereta ke apa, insiden tu datang ketika kita lupa Allah Ta'ala. Dulu Tok Guru Haji Umar Zuhdi dulu, Tok Guru pada Tok Wan saya dulu murid kanan Tok Guru Haji Umar Zuhdi. Waktu tu Allah maksud Tok Wan saya ni, dia merapat semua Tok Guru Umar Zuhdi, sampai apa pun kenal orang Kedah dulu. Wali Allah dulu Tok Guru Haji Umar Zuhdi, orang nampak Kelantan main duduk Kedah. Bukan pondok lanai tu lah. Satu hari Tok Guru insiden. Ketika Tok Guru insiden, Tok Wan saya pilah ziarah. Tok Wan saya pergi ziarah Tok Guru insiden. Waktu tu soalan yang keluar, perkataan yang keluar daripada mulut Tok Wan saya, dia kata, Tok Guru, minta maaf Tok Guru no, kalau orang tu ingat Allah, tak accident Tok Guru no. Cakap berlapik, Tok Guru, kalau orang tu ingat Allah, tak berlaku accident Tok Guru no. Kata Tok Guru, ya, hari tu dia pergi lupa Tuhan lah. Hari tu dia pergi lupa pula hari tu, kata Tok Guru. Waktu tu yang ada musibah tu pergi lupa pula. Apa musibah? Sebab tu kita buat kereta ni pegang apa? Kena ingat Allah selalu. Bukan sekarang ni mudah. Ni ada tasbih, boleh ingat Allah. Bukan saya tasbih, kita buka radio, buka kuliah, buka tazkirah, buka apa? Buka zikir, buka qasidah. Ingat Allah juga. Ingat Nabi Muhammad SAW. Okey, tak apalah. Waktu tu saya jadi bila motor mati, kita sangka baik kepada Allah. Allah bagi jalan motor ni. Motor tak ada minyak pun, kalau tak ada minyak sekalipun Allah nak berjalan, dia akan jalan. Motor ada batuk tu, jalan balik. Pergi mengaji. Balik mengaji. Batuk lagi, berkali-kali juga batuk tu. Batuk nak mati enjin, kita sangka baik lagi, jalan lagi motor. Alhamdulillah. Saya tak ingat dalam beberapa hari, tapi alhamdulillah motor boleh jalan. Sampai satu hari motor saya tu kena tambah skru ke macam mana tak lengkap. Motor saya buruk. Kawan-kawan motor baru semua. Motor saya motor buruk. Sekali start tu dia bunyi kuat. Ni, dia macam motor rangka tak rangka. Motor lama, tinggal rangka je. Belaga besi-besi ting. Hinyak weh. Orang tahu, start motor tu, motor Syamil tu. Motor buruk. Start motor buruk. Satu hari motor saya kena tambah skru tu macam mana tak tahu, kena hantar kedai. Hantar kedai, bagi kunci kepada ni lah, kepada tuan kedai yang jaga motor tu, kawan dekat dengan rumah. Kata ni, motor tu masak motor ni. Motor tu boleh jalan lagi, hantar kedai pun boleh jalan lagi. Ketika saya balik ngaji, balik sekolah, nak tengok motor, dia kata apa? Syamil,
Hang tak aku motor tak ada minyak hantar tak? Hang tak aku motor hantar minyak hantar tak? Dia kata, ha? Tak ada minyak. Aku boleh jalan motor aku. Start daripada waktu tu, start motor dah tak jalan lah. start daripada waktu tu, start motor dah tak jalan lah. Mati dah. Waktu tu kena tolak pula motor. Tolak pula lah. Dia pergi buka pula minyak kita. Tak apalah. Begitu juga babu ni. Jadi saya nak nyata ni untuk apa? Untuk Allah SWT. Kita semua ni Allah SWT lebih berkeyakinan dalam kehidupan kita untuk kita menjadikan, untuk kita serah semuanya kepada Allah SWT. Tak apalah. Satu lagi penyakit saya yang beberapa kali lah baru-baru ni Allah SWT kata saya tu, kita nak isi minyak sekarang lah zaman sekarang zaman boykot kan. Orang cari di mana? Orang cari di Petronas untuk isi minyak kan. Tak maulah isi tempat-tempat yang lain. Cubalah sedaya upaya. Kereta tu tinggal beberapa kilometer lagi. Allah SWT nak habis minyak. Memang nak habis minyak sangat dah. Kemudian Allah SWT sampai kat traffic light pokok Senah. Tinggal 3 km boleh jalan. Tinggal 3 km boleh jalan. Macam mana untuk kereta macam mana? Tu cepat dekah selawat tak berhenti. Selawat. Sampai stesen minyak Petronas pokok Senah. Tinggal 1 km. Situ tulis tu kan. 1 km. Jadi dapat kata apa? Alhamdulillah tak mati. Jadi dapat kata apa? Allah SWT jadi kita kena perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku berada pada sangkaan hambaku terhadapku. Aku berada pada sangkaan hambaku terhadapku. Falyadhunna bi ma syaa. Maka sangkalah kamu kepada aku macam mana yang kamu nak sangkakan kepada aku. Allah terpulang. Hang nak sangka macam mana? Hang sangka untung, keberuntungan, ya dapat kita keuntungan. Kita sangka buruk, wala'ilbillah min dhalik. Sangka buruk yang mudarat, yang bahaya itu kita sendiri, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Subhanahu dalam hadis al-Qudsi, Allah SWT kalaulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalaulah macam mana hadis tu? Okey. Saya tak ingat dalam hadis. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis al-Qudsi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalaulah berhimpun anak Adam minal ins wal jin, daripada kalangan manusia dan juga jin, daripada wa insakum wa jinnakum, daripada awal diciptakan sampai akhir diciptakan, manusia jin daripada awal diciptakan sampai akhir diciptakan, kanu ala asqa qalbi, kalaulah mereka itu memiliki hati, masing-masing mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma zada fi mulki syai'a. Kalau mereka taat kepada Allah, semua mempunyai hati yang bertakwa kepada Allah, tak bertambah sikit pun kekuasaanku sebagai Tuhan. Begitu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah semua ciptaanku daripada manusia dan juga jin, daripada awal diciptakan sampai habis diciptakan, akhirat nanti, kanu ala afjadi qalbi, masing-masing mereka mempunyai hati yang buruk, hati yang tak elok. Kata Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tak terkurang sikit pun kekuasaanku sebagai Tuhan. Di sini kita nak beritahu apa ni? Kita khususan, kita mentaati Allah, untung tu kepada kita. Allah tak mudarat sikit pun. Allah tak untung sikit pun. Begitu juga saat kita su'uzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita su'uzan wal a'yad billah min dzalik, kita tak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudarat itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak mudarat sikit pun. Okey. Tu yang pertama. Jadi ala kulli hal, dalam hidup kita ni, pelajaran yang dapat kita ambil daripada hari ni, kata Nabi SAW, 2 perkara yang tidak ada yang terlebih baik melebihi 2 perkara. Yang pertama, husnuzan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, husnuzan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baru sebut satu. Kedua ni ada banyak lagi kisah-kisah terhadap husnuzan terhadap hamba-hamba Allah. Jadi insya-Allah kalau tidak apa halangan, insya-Allah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr.
illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.